apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Nabi dan Allah, itu adalah sesuatu yang itu adalah sesuatu yang mampu kita laksanakan. Mampu. Tuan-tuan dan puan, bagi tahu saya sesuatu dalam Islam, saya tak suka cakap Islam senang tau. Tahu kenapa? Bukan bermaksud Islam tu bukan tak senang, bukan. Tetapi saya tak suka gunakan perkataan Islam itu senang. Sebab bila kita cakap Islam itu senang, maka dia secara automatik orang akan refute dan jawab kita balik, engkau kata Islam senang. Kalau soalan dalam peperiksaan itu senang, maksudnya semua pelajar boleh jawab. Itu maksudnya senang. Betul? Soalan dalam peperiksaan senang ke mampu jawab? Mampu jawab. Dia bukan senang. Kalau Islam senang, kenapa 80% mengikut kajian, orang Islam tak solat 5 waktu? Kalau senang. Jam kita. Tetapi saya lebih suka kata Islam ajarannya mampu dilaksanakan. Kerana apa? Kebenaran sesuatu agama tak dilihat kepada senang ataupun susah, tak dilihat kepada berapa banyak do and don't. Kerana kalau agama dinilai berdasarkan, oh, agama itu tak betul lah sebab banyak hukum hakam. Maka adakah kita kata para komando-komando dalam tentera dengan unit tindakan khas yang menjalani begitu banyak disiplin dalam kehidupan mereka, itu adalah satu unit yang tak betul? Hanya kerana mereka banyak disiplin untuk menjadi seorang unit tindakan khas dan juga unit komando dalam tentera? No. Kebenaran itu tidak terletak pada senang ataupun susah. Pepatah English ada sebut, no pain, no gain. Islam, agamanya, ajarannya mampu dilaksanakan. Kenapa saya kata mampu dilaksanakan? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 286. Allah kata, Allah tidak akan membebankan kamu melebihi apa yang kamu mampu. Siapa ciptakan kita sekali lagi? Allah. Bila Allah contoh saya ciptakan jam tangan ini. Pernah tak kita tengok beli jam tangan, dia ada tulis boleh masuk 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter air. Kenapa berbeza? Sebab penciptanya ketika menciptakan alat itu, jam tangan itu, dia tahu kemampuan yang ada pada jam tangan ini. Dan jikalau kamu lebih 10 meter, kamu rendam, sedangkan hanya boleh maksimum 10 meter, kamu nak test water, 15 meter. Rosak. Bila rosak, tak ada waranti. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, Allah tahu kemampuan setiap manusia itu berbeza. Sebab itu, perintah untuk melaksanakan benda yang wajib. Solat, puasa, bayar zakat. Semua orang boleh mampu buat tak? Allah tak mampu. Pernah dengar tak orang solat terlalu banyak kerana mati? Kerana terlalu banyak solat lalu dia mati. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak orang berpuasa kerana terlalu banyak berpuasa wajib dia mati? Yang saya dengar orang makan terlalu banyak sampai mati. Zakat, haji. Haji ni pun dia wajib tetapi ada kemampuan. Tak kata, oh aku tak peduli kau kena pinjam alung pun. No. Kewajipan dia adalah mengikut kemampuan. Tuan-tuan dan puan-puan, benda lain Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita mampu buat. Bila mana kita gagal bukan kerana Allah menggagalkan kita. Bila mana kita gagal kerana kita memilih untuk menggagalkan diri kita. Contoh paling mudah sebelum pergi kepada kesimpulan insya-Allah. Bila mana kita peperiksaan UPSR, ada tak cikgu akan bagi soalan peperiksaan UPSR itu adalah soalan untuk pelajar SPM? Dia akan bagi macam tu tak? Tak. Sebab itu bila kita tengok je kertas peperiksaan tu, kita tenung lama-lama. Tahu kenapa tenung lama-lama? Sebab macam pernah aku tengok soalan semua ni dengan jawapan dia. Tapi, apa jawapan dia? Lupa jawapan tu. Tapi, betul tak? Kesemua soalan tu sangat familiar dengan kita. Sebab apa? Familiar? Sebab cikgu pernah ajar jawapan dia, betul? Maksudnya bila diberikan ujian, cikgu itu tahu tak kita boleh jawab soalan tu? Dia tahu. Bila mana Allah bagikan satu perintah kepada kita, Allah tahu tak kita mampu ke tidak? Allah mampu. Tapi bila mana kita gagal, bukan kerana Allah memang nak menggagalkan kita. Tak ada cikgu. Tanyalah mana-mana cikgu. Ini profesor ada kat sini. Tak ada cikgu, tak ada pensyarah yang bagi ujian kepada pelajar dia semata-mata nak menggagalkan dia dan nak nampak mereka gagal. Sama juga Allah bila memberikan satu perintah dan memberikan satu larangan, bukan Allah nak menggagalkan kita, tetapi kita yang nak menggagalkan diri kita sendiri. Sebab itu Nabi SAW dia kata, semua umatku masuk syurga kecuali yang enggan. Serius bro.
Sahabat pun terkejut. Sebab Nabi kata, semua umat Nabi masuk syurga kecuali yang tak mau masuk. Ada orang tak mau masuk syurga? Sahabat pelik. Ya Rasulullah, serius? Ini bahasa kita lah kan? Ya Rasul, serius? Tak ada orang mau masuk syurga? Nabi kata, ya. Sahabat tanya, siapa mereka? Siapa yang tak mau masuk syurga tu? Dalam fikiran sahabat, barangkali waktu tu bodohnya, mereka tak nak masuk syurga, babe. Kau bukan cakap masuk kelab, pergi syurga. Lalu Nabi kata, mereka yang enggan mengikuti petunjukku. Petunjuk Nabi dah bagi. Maksudnya kita mampu.